Jiwa, sebuah kapal tua, legasi KD Perkasa. Ini barang antik. Benda yang sepatutnya dihantar ke museum, kenapa dibawa belayar di lautan? Pada Jun 2025, di Pusat Konvensian Antarabangsa Kuala Lumpur, mata semua hadirin tertumpu pada image sebuah kapal frigat yang terpapar di skrin. Panjangnya 109 meter dengan sesaran hanya 2000 tan. Di badannya, tercalar parut-parut perkhidmatan selama 37 tahun. Elena Volkova, Ketua Penganalisis dari Biro Analisis Risikan Tentara Laut Rusia, memegang mikrofon dengan erat dan berkata dengan nada dingin, "Frigat terbaru kami mempunyai sesaran 6.000 tan, 3 kali ganda saiznya. Ini bukan tandingan." Gelak tawa bergema di dalam dewan. Namun, hanya 3 bulan kemudian, di perairan Laut Sulu, sebiji peluru yang dilepaskan oleh kapal antik itu akan menghancurkan segala-galanya yang menjadi pegangan logiknya. Ketepatan 95%. Detik keajaiban yang membuatkan dunia terpana. Pada Jun 2024, pusat bandar Kuala Lumpur yang dihiasi bangunan pencakar langit menjadi tumpuan. Pusat Konvensian Antarabangsa dipenuhi oleh pegawai-pegawai tentara laut dari seluruh dunia yang menghadiri persidangan keselamatan maritim Asia Pasifik ke-12. Di pentas inilah, Kementerian Pertahanan Malaysia bakal membuat satu pengumuman bersejarah, rancangan untuk menyerahkan sebuah kapal frigat tentara laut diraja Malaysia, TLDM, kepada tentara laut Filipina tanpa sebarang kos. Komander Azman bin Khalid, yang berdiri di podium, menarik nafas dalam-dalam. Beliau telah berkhidmat selama 30 tahun di dalam TLDM, dengan 5 tahun terakhir sebagai pegawai pemerintah KD Perkasa. Kini, kapal yang telah menjadi sebahagian daripada hidupnya itu akan diserahkan kepada sekutu baharu. Di skrin, gambar KD Perkasa dipaparkan. Badan kapal yang kelabu, haluan yang tajam, dan bendera jalur gemilang yang megah berkibar di tiang isyarat. Namun penampilannya jelas menunjukkan usianya. Parut-parut perkhidmatan selama 37 tahun sejak ditauliahkan pada tahun 1988 terukir jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan KD Perkasa, sesaran 2000 tan, panjang 109 meter. Ditauliahkan pada tahun 1988, ia telah menjaga perairan Malaysia selama 37 tahun. Kami akan menyerahkan kapal ini kepada Tentera Laut Filipina. Azman beralih ke slide seterusnya yang memaparkan spesifikasi teknikal Perkasa. Ciri utama kapal ini ialah sistem kawalan tembakan meriam 76 mm yang jitu. Melalui operasi dan penambahbaikan selama bertahun-tahun, ia telah mencapai tahap ketepatan yang tiada tandingannya di dunia. Selain itu, ia dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih, membolehkannya menangani pelbagai misi walaupun bersaiz kecil. Namun, reaksi Dewan agak dingin. Di barisan ketiga, Elena Volkova menyilangkan lengannya dengan riak wajah yang jelas tidak senang. Beliau merupakan graduan cemerlang dari Akademi Tentara Laut Moskow dan dikenali sebagai penganalisis berdarah dingin yang mengendalikan semua analisis risikan armada Pasifik Rusia. Falsafahnya mudah. Angka adalah segalanya, dan angka-angka di hadapannya menunjukkan betapa tidak masuk akalnya rancangan Malaysia. Semasa sesi soal jawab, Elena terus mengangkat tangannya. Tanpa memerlukan penterjemah, beliau mula bercakap dalam bahasa Inggris yang fasih. "Komander Azman, saya ingin bertanya secara terus terang. KD Perkasa ditauliahkan pada tahun 1988, menjadikannya berusia 37 tahun. Sesarannya hanya 2000 tan. Frigat terbaru kami, Admiral Gorshkov, bersesaran 6000 tan. Ia dilengkapi radar AESA terkini, peluru berpandu cruise caliber, dan sistem pertahanan udara yang canggih. Kapal Anda bukan tandingannya." Dewan menjadi riuh. Elena menyambung, "Apa yang lebih mengejutkan, ialah Malaysia menyerahkan kapal usang ini kepada Filipina secara percuma. Dengan hormatnya, bukankah ini lebih kepada pelupusan besi buruk berbanding pemindahan teknologi? Rakan-rakan dari Filipina, tidakkah Anda patut mempertimbangkan pilihan yang lebih praktikal? Contohnya, Rusia boleh menawarkan kapal yang lebih baharu dan lebih berkuasa." Kata-kata itu menusuk kalbu Kolonel Mateo Reyes,
seorang pegawai teknikal dari Tentara Laut Filipina. Beliau coba untuk berdiri, tetapi ditahan oleh rakan di sebelahnya. Sudah bertahun-tahun Reyes melihat kedaulatan maritim negaranya diceroboh tanpa mampu berbuat apa-apa. Kini, beliau menaruh harapan pada teknologi Malaysia untuk mengubah keadaan. Namun, kata-kata penghinaan Elena seolah-olah meranapkan harapan itu. Azman coba membidas, tetapi kata-katanya tersekat. Dari segi angka, apa yang dikatakan oleh Elena adalah benar. 2.000 tan melawan 6.000 tan, 37 tahun melawan teknologi terkini. Dari sudut manapun, kapal Rusia kelihatan jauh lebih hebat. Terdengar bisikan dan tawa kecil di dalam dewan. Wajah Azman merah pada menahan malu. Beliau teringat kembali kenangan 30 tahun bersama perkasa, malam-malam mereda ribut, hari-hari berlatih bersama anak kapal, dan setiap butir peluru yang ditembak dengan penuh teliti dalam latihan menembak. Kini, segalanya digelar sebagai besi buruk. Selepas persidangan, Azman bersendirian di bilik hotelnya, merenung keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur yang gemerlapan terbentang di hadapannya, tetapi keindahan itu tidak sedikit pun menenangkannya. Dia membelek gambar KD Perkasa yang disimpan di teleponnya. Gambar anjungan kapal disinari mentari pagi. Kenapa? Kenapa mereka tidak nampak nilai sebenar kau? Tiba-tiba, pintu biliknya diketuk. Ia adalah Kolonel Reyes. Matanya menunjukkan kekecewaan. Tetapi pada masa yang sama, terpancar keazaman yang kuat. Komander Azman, kami di sini bukan untuk ditertawakan oleh Rusia. Kami serius mau mempertahankan perairan kami. Dan kami percaya KD Perkasa Anda adalah harapan kami untuk melakukannya. Elena hanya melihat angka. Tetapi kami tahu, kekuatan sebenar tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Reyes menundukkan kepalanya. Tolonglah, bantu kami. Mari kita tunjukkan kepada dunia kekuatan sebenar perkasa. Azman menatap wajah Reyes yang penuh kesungguhan. Tiba-tiba, beliau teringat kata-kata mentornya, Encik Ismail bin Hamid, seorang bekas pegawai Waran 1 dan pakar meriam. Azman, pertempuran di laut tidak dimenangi oleh kuasa tembakan, tetapi oleh ketepatan. Jangan terpedaya dengan angka. Apa yang penting ialah jiwa yang kau letakkan dalam setiap tembakan. Azman mengangguk perlahan. Baiklah, mari kita lakukannya. Kita akan pastikan mereka menarik balik kata-kata mereka. Kita akan buktikan kekuatan sebenar perkasa. Kedua-dua lelaki itu berjabat tangan dengan erat. Ia adalah satu cabaran kecil, tetapi berani, terhadap sebuah kuasa besar. Detik itu, tirai bagi sebuah kisah pembalasan yang bakal mengubah sejarah mula dibuka secara senyap. Seminggu selepas penghinaan di Kuala Lumpur, Azman kembali ke Malaysia dan menuju ke sebuah perkampungan nelayan kecil di pesisir pantai Terengganu. Disitulah mentornya, Encik Ismail bin Hamid, bersara. Encik Ismail adalah juru teknik legenda yang telah merevolusikan sistem artileri TLDM semasa era Perang Dingin. Sistem kawalan tembakan yang dibangunkan olehnya masih digunakan di kebanyakan kapal frigat. Rumah Encik Ismail terletak di atas bukit yang menghadap ke laut. Ketika Azman tiba, Encik Ismail sedang membaiki pukat di halaman rumahnya. Azman, lama tak jumpa. Kenapa muka kau muram semacam? Ada masalah ke? Azman menceritakan segala yang berlaku di Kuala Lumpur, penghinaan Elena, gelak tawa dewan, dan rasa tidak berdayanya. Encik Ismail hanya mendengar tanpa mencela. Apabila Azman selesai bercerita, beliau bertanya dengan tenang, Azman, apa yang paling kau banggakan tentang perkasa? Ia telah menjaga perairan Malaysia selama lebih 30 tahun. Salah. Encik Ismail menggelengkan kepala. Itu hasilnya. Apa yang patut kau banggakan ialah hakikat bahwa meriam 76 mm. Perkasa adalah yang paling tepat di dunia. Azman terdiam. Encik Ismail menyambung, pertempuran di laut dimenangi oleh ketepatan, bukan kuasa tembakan. Satu tembakan yang kena pada sasaran jauh lebih baik daripada 100 tembakan yang tersasar. Sistem meriam 76 mm. Perkasa adalah sistem yang aku selaraskan 30 tahun dahulu, dan kamulah yang terus menggilapnya. Kamu menembak setiap butir peluru dengan penuh teliti. Pengumpulan pengalaman itulah yang melahirkan kadar ketepatan terbaik di dunia.
Encik Ismail mengajak Azman masuk ke bengkel kecilnya. Di dalamnya, terdapat longgokan pelan tindakan sistem artileri lama dan data tembakan. Dengar sini, Azman. Penganalisis Rusia itu hanya melihat angka 6.000 tan lawan 2.000 tan. Memang kapal Rusia lebih besar, tetapi saiz tidak menjamin ketepatan. Malah, kapal yang lebih besar perlu memuatkan banyak sistem, menyebabkan ketepatan setiap satu sistem terpaksa dikorbankan. Perkasa kecil. Sebab itulah kita dapat mencurahkan sepenuh jiwa ke dalam setiap sistemnya. Enci Ismail mengeluarkan sebuah buku log lama. Di dalamnya, tercatat data latihan menembak KD Perkasa sejak 30 tahun yang lalu. Tahun 1990, kadar ketepatan 78%. Tahun 1995, kadar ketepatan 82%. Tahun 2000, kadar ketepatan 87%. Dan pada tahun 2020, 93%. KD Perkasa terus berevolusi dari tahun ke tahun. Ini karena kamu, pegawai pemerintah dan anak-anak kapal, telah menembak setiap butir peluru dengan penuh teliti. Pengumpulan usaha inilah nilai sebenar Perkasa. Azman menatap data itu, kepalanya terasa hangat. Memang benar, selepas setiap latihan, mereka akan menganalisis keputusan setiap tembakan dan menentukur semula sistem. Ia kerja yang remeh dan tidak glamor, tetapi pengumpulan usaha itulah yang telah menghasilkan kadar ketepatan terbaik di dunia. Encik Ismail, saya mahu menyampaikan falsafah ini kepada rakan-rakan dari Filipina. Bagaimana caranya? Encik Ismail tersenyum tenang. Mudah sahaja. Ajar mereka apa yang telah kau lakukan selama ini. Tembak setiap butir peluru dengan teliti. Analisis hasilnya. Perbaiki sistem. Ulang. Dan yang paling penting, jangan lupa kenapa kamu menembak. Kamu menembak untuk melindungi perairan tanah air. Rakan-rakan dari Filipina juga sama. Jika semangat itu ada, mereka pasti dapat mengeluarkan kuasa sebenar Perkasa. Azman menunduk hormat. Terima kasih, Cikgu. Saya pasti akan menyampaikan ajaran Cikgu. Pada Julai 2024 di pangkalan TLDM Lumut, seramai 40 juru teknik elit dari Tentara Laut Filipina, diketuai oleh Kolonel Reyes, memulakan program latihan intensif selama 6 bulan di bawah bimbingan Azman dan pasukannya. Ia bukan sekadar latihan pengendalian kapal. Ia adalah satu proses pemindahan jiwa, merangkumi falsafah reka bentuk kapal, teknik penentukuran meriam 76 mm, operasi sistem peperangan elektronik, dan yang terpenting falsafah satu tembakan, satu jiwa yang diwarisi daripada Encik Ismail. Daya serap pasukan Filipina jauh melebihi jangkaan Azman. Didorong oleh hasrat untuk mempertahankan perairan negara mereka, mereka menyerap ilmu dan kemahiran seperti Span menyerap air. Bakat seorang pegawai artileri muda, Letnan Muda Ricardo Rick Cruz, sangat menyerlah. Beliau berasal dari sebuah perkampungan nelayan dan membesar dengan laut di hadapan matanya. Kini, beliau sedang gigih mempelajari teknologi untuk melindungi laut itu. Pada hari pertama latihan, Azman menunjukkan satu message video daripada Encik Ismail kepada pasukan Filipina di skrin. Seorang veteran TLDM yang berusia berbicara dengan tenang. Rakan-rakan dari Filipina, lautan itu jujur. Ia pasti akan membalas usaha yang ikhlas. Selama 37 tahun, Perkasa telah menyerap jiwa anak-anak kapal TLDM. Kini, ia diamanahkan kepada Anda. Gunakanlah kapal ini untuk melindungi perairan Anda. Apa yang penting ialah jiwa dalam setiap tembakan. Bukan angka, tetapi jiwa. Kata-kata itu menyentuh hati para juru teknik muda, termasuk Rich, sehingga mata mereka berkaca. Latihan bermula dengan teori, diikuti simulasi, dan kemudian latihan praktikal di laut. Rich duduk di hadapan konsol sistem kawalan tembakan meriam 76 mm, matanya tertumpu pada sasaran. Pada mulanya, beliau terharu dengan kerumitan sistem itu. Tetapi dengan bimbingan Azman, beliau perlahan-lahan mula menguasainya. Rich, bagaimana tembakan tadi? Tepat mengenai sasaran, Tuan. Tetapi terpesong 5 cm dari pusat. Kenapa kau rasa ia terpesong? Saya rasa pengiraan kelajuan angin tersilap sebanyak 0,2 meter sesaat. Bagus. Jadi, bagaimana kau akan perbaikinya? Saya akan tingkatkan nilai pembetulan angin sebanyak 0,2 meter.
Tembakan seterusnya. Peluru meriam itu menembusi tepat di tengah-tengah sasaran. Azman menepuk bahu Rich. Bagus. Inilah yang dimaksudkan dengan menghargai setiap tembakan. Rick merasakan bakat yang terpendam dalam dirinya mula berkembang. Keyakinan mula tumbuh di dalam hatinya bahwa dengan teknologi ini, beliau mampu melindungi laut di kampung halamannya. Latihan menjadi semakin sukar dari hari ke hari. Menembak sasaran berganda secara berturut-turut, menjejaki dan menembak sasaran yang bergerak, serta mengelirukan radar musuh menggunakan sistem peperangan elektronik. Rich akan tinggal, sehingga lewat malam di kemudahan latihan mengulangi simulasi berkali-kali. Suatu hari, Azman bertanya kepada Rich, "Kenapa kau begitu tekun?" Dengan wajah yang serius, Rick menjawab, "Kampung saya adalah sebuah perkampungan nelayan kecil yang menghadap Laut Sulu. Sejak kecil, saya melihat laut setiap hari. Ayah saya seorang nelayan. Tetapi sejak kebelakangan ini, laut kami diceroboh. Pencerobohan kawasan penangkapan ikan. Ayah saya dan rakan-rakannya takut untuk turun ke laut. Dengan teknologi ini, saya mahu mengembalikan laut yang selamat untuk mereka mencari rezeki." Azman melihat keazaman yang sama seperti dirinya di mata Rich. "Baiklah, kalau begitu, aku akan ajarkan kau segalanya. Aku amanahkan seluruh jiwa perkasa kepada kau." Apabila latihan selama 6 bulan itu berakhir, pasukan Filipina telah mampu mengendalikan Kadi Perkasa dengan sempurna. Dan mereka bukan sahaja menerima teknologi, tetapi sesuatu yang lebih berharga. Mereka menerima jiwa yang diwariskan dari Malaysia. Pada Januari 2025, Kadi Perkasa secara rasminya diserahkan kepada Tentera Laut Filipina. Nama baharunya ialah BRP Tagumpay, kemenangan dalam bahasa Tagalog. Bendera Filipina kini berkibar megah di tiang isyaratnya. Namun, pada badannya, masih terukir kebanggaan menjaga perairan Malaysia selama 37 tahun. Pada Februari 2025, di perairan Laut Sulu, lautan biru terbentang luas hingga ke ufuk. Disinilah eksersis keselamatan maritim bersama Malaysia Filipina, Perisai Helang 2025, akan diadakan. Secara rasminya, tujuannya adalah untuk latihan anti pelanunan dan pemantauan pencemaran marin. Namun, di sebaliknya, terselit satu misi penting untuk menunjukkan keupayaan sebenar BRP Tagumpay kepada dunia dan kepada mereka yang pernah menghinanya. Eksersis itu disertai oleh 2 kapal TLDM, 5 kapal tentara laut Filipina, dan kapal-kapal pemerhati dari Amerika Syarikat, Australia, dan Rusia. Rusia menghantar frigat terbaharunya, Admiral Grigorovich, dengan sasaran 4.000 tan, dan Elena Volkova turut berada di atas kapal itu. Beliau mahu melihat sendiri kehebatan barang antik dari Malaysia. Pada hari pertama, kapal-kapal dari setiap negara berkumpul di perairan Sulu. Di anjungan BRP Tagumpay, berdiri Kolonel Reyes, Letnan Muda Rick Cruz, dan Azman yang dijemput dari Malaysia sebagai pemerhati. "Kolonel Reyes, sudah bersedia?" tanya Azman. "Ya, Komander Azman. Hari ini, kami akan buktikan segala yang kami pelajari daripada Anda." Rich juga menunjukkan wajah yang penuh keazaman di stesen artilerinya. Sementara itu, di pusat maklumat tempur frigat Rusia, Admiral Grigorovich, Elena menatap monitor besar yang memaparkan kedudukan semua kapal yang menyertai eksersis. Matanya tertumpu pada titik yang mewakili BRP Tagumpay. Sebuah kapal antik 2.000 tan. Apa sangat yang boleh dilakukannya? Mari kita lihat. Hari kedua eksersis. Latihan pertama ialah menembak sasaran permukaan statik. Kapal-kapal dari setiap negara akan menembak beberapa sasaran yang diletakkan di laut secara bergilir-gilir. Kadar ketepatan akan dinilai. Kapal Australia memulakan tembakan. 10 tembakan, 6 mengenai sasaran. Kadar ketepatan 60%. Seterusnya, kapal Amerika. 10 tembakan, 7 mengenai sasaran. Kadar ketepatan 70%. Kemudian, Admiral Grigorovich dari Rusia. Menggunakan sistem kawalan tembakan tercanggih. 10 tembakan, 8 mengenai sasaran. Kadar ketepatan 80%. Elena mengangguk puas. Teknologi kita adalah yang terbaik di dunia. Akhirnya, tiba giliran BRP Tagumpay. Rich duduk di konsol kawalan tembakan, memfokuskan sasaran,
Kata-kata Azman dan Encik Ismail terngiang-ngiang di kepalanya. Setiap butir peluru, dengan sepenuh jiwa, tembak, meriam 76 mm meledak dengan bunyi yang kuat. Tembakan pertama, tepat di tengah sasaran. Tembakan kedua, kena. Tembakan ketiga, kena. Tembakan keempat, kena. Peluru-peluru meriam itu seolah-olah mempunyai akal sendiri, memusnahkan satu demi satu sasaran. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, semuanya kena. Dan tembakan ke-10. Peluru terakhir menembusi pusat sasaran dengan sempurna. Semua tembakan mengenai sasaran. Kadar ketepatan 100%. Suara-suara terkejut kedengaran dari kapal pemerhati. Di pusat maklumat tempur kapal-kapal lain, pegawai-pegawai melihat data dengan riak wajah tidak percaya. Elena melihat angka yang tertera di monitornya berulang kali. 100%? Mustahil. Kapal berusia 37 tahun. Tetapi ini hanyalah permulaan. Hari ketiga exercise. Latihannya ialah menembak sasaran bergerak. Menembak secara berterusan ke arah sasaran yang bergerak laju. Ini adalah latihan paling sukar yang menyamai senario pertempuran anti kapal sebenar. Satu demi satu kapal mencoba, tetapi untuk mengenai sasaran yang bergerak bukanlah mudah. Australia, kadar ketepatan 10%. Amerika, kadar ketepatan 15%. Rusia, kadar ketepatan 65%. Sekali lagi, tiba giliran BRP Tagumpai. Rich menarik nafas dalam-dalam. Sasaran bergerak pada kelajuan 40 knot. Kelajuan angin 5 meter sesaat, ketinggian ombak 2 meter. Semua faktor perlu diambil kira. Tembak. Tembakan pertama. Sedikit tersasar, tetapi Rich dengan tenang membetulkan data. Tembakan kedua. Kena. Tembakan ketiga. Kena. Tembakan keempat. Tori kena. Rick seolah-olah menjadi satu dengan sasaran, menjejakinya dengan sempurna. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 9 tembakan mengenai sasaran, kadar ketepatan 90%. Sekali lagi, suara-suara terkejut bergema dari kapal pemerhati. Kadar ketepatan 90% terhadap sasaran bergerak adalah satu rekod yang sangat jarang berlaku dalam sejarah tentara laut dunia. Elena tidak mampu berkata apa-apa lagi. Di hadapan matanya, semua logik dan pegangannya telah hancur. Falsafahnya bahwa angka adalah segalanya kini runtuh berkecai. Hari keempat exercise. Latihan terakhir ialah peperangan elektronik. Mengelirukan radar musuh dan menyembunyikan kedudukan kapal. Ini adalah salah satu keupayaan terpenting dalam peperangan laut modern. BRP Tagumpai dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih yang dibangunkan oleh Malaysia selama bertahun-tahun, dan pasukan Filipina telah menguasai penggunaannya dengan sempurna. Latihan bermula. Sebaik sahaja BRP Tagumpai mengaktifkan sistem peperangan elektroniknya, titik yang mewakilinya hilang dari skrin radar frigat Rusia, Admiral Grigorovich. Sasaran hilang. Pusat maklumat tempur kapal Rusia menjadi panik. Elena juga melihat skrin dengan riak tidak percaya. Mustahil, radar AESA tercanggih kita tidak dapat mengesan kapal berusia 37 tahun. Lebih teruk lagi, BRP Tagumpai mula memancarkan isyarat palsu, menyebabkan berbilang sasaran hantu muncul di radar kapal Rusia. Kapal Rusia menjadi keliru sepenuhnya, tidak dapat membezakan mana sasaran sebenar. Selepas exercise tamat, penilaian setiap kapal diumumkan dari kapal pemerhati. Tembakan sasaran statik, BRP Tagumpai, kadar ketepatan 100%. Tembakan sasaran bergerak, BRP Tagumpai, kadar ketepatan 90%. Peperangan elektronik, BRP Tagumpai, penilaian tertinggi, penilaian keseluruhan. BRP Tagumpai, tempat pertama di antara semua kapal. Tepukan gemuruh bergema di perairan. Reyes dan Rich berpelukan. Azman menitiskan air mata dalam diam. Kekuatan sebenar perkasa akhirnya telah dibuktikan kepada dunia. Elena berdiri sendirian di anjungan, merenung BRP Tagumpai. Kapal kecil itu kini bersinar keemasan disinari cahaya matahari terbenam. Beliau terpaksa mengakui bahwa semua pegangannya selama ini adalah salah. Kejayaan exercise itu
tersebar dengan cepat di kalangan pakar ketenteraan di seluruh dunia. Institut Kajian Taktikal Tentara Laut AS mengulas, model pemindahan teknologi Malaysia bukan sekadar perkongsian senjata, ia adalah pewarisan falsafah dan jiwa. Institut Kajian Tentera Laut di Raja Britain pula menilai, kadar ketepatan Tagumpai adalah satu keajaiban dalam sejarah tentera laut moden. Dan yang paling terkejut adalah Rusia sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah lagi persidangan keselamatan maritim antarabangsa diadakan di Singapura. Kali ini, giliran Azman dan Reyes untuk membentangkan hasil eksersis. Dewan itu penuh sesak dengan pegawai tentera laut dari seluruh dunia. Dan di barisan ketiga, kelihatan kelibat Elena. Azmaisan berdiri di podium. Di skrin data tembakan BRP Tagumpai dipaparkan. Angka 100% dan 90% memukau seluruh dewan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kekuatan sebenar BRP Tagumpai, bekas KD Perkasa. Sebuah kapal berusia 37 tahun telah menunjukkan prestasi yang mengatasi kapal-kapal tercanggih. Kenapa? Puncanya bukan saiz atau usia. Ia adalah jiwa anggota TLDM Malaysia yang telah menembak setiap butir peluru dengan penuh teliti selama lebih 30 tahun. Dan jiwa itu kini telah diwarisi oleh rakan-rakan kami dari Filipina. Azman beralih ke slide seterusnya, yang memaparkan kata-kata Encik Ismail. Pertempuran di laut tidak dimenangi oleh kuasa tembakan, tetapi oleh ketepatan. Satu tembakan yang kena pada sasaran jauh lebih baik daripada 100 tembakan yang tersasar. Teknologi tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Di dalamnya, wujud jiwa manusia. Kami ingin berkongsi falsafah ini dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi yang sama. Itulah pilihan Malaysia. Dewan bergema dengan tepukan gemuruh. Reyes juga naik ke pentas dan berucap dalam bahasa Tagalog dan Inggris. Kepada rakan-rakan dari Malaysia, terima kasih dari lubuk hati kami. Bersama Tagumpai, kami akan melindungi perairan tanah air kami, dan kami akan mewariskan jiwa yang terkandung di dalam kapal ini kepada generasi akan datang. Selepas pembentangan, seorang wanita berjalan ke arah Azman. Ia adalah Elena. Tiada lagi keangkuhan di wajahnya. Sebaliknya terpancar rasa ingin tahu seorang juru teknik dan keikhlasan untuk mengakui kekalahan. Komander Azman, saya mengaku kalah. Bagaimana Anda melakukannya? Sebuah kapal berusia 37 tahun mengatasi kapal tercanggih. Azman menggelengkan kepalanya dengan tenang. Bukan angka, Cik Elena. Ia adalah jiwa anggota tentara laut kami, yang telah menembak setiap butir peluru dengan penuh teliti selama lebih 30 tahun. Dan rakan-rakan kami dari Filipina telah mewarisinya. Teknologi tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Di dalamnya, wujud jiwa manusia. Elena tidak mampu membalas. Beliau terpaksa mengakui bahwa falsafah angka adalah segalanya yang dipegangnya selama ini adalah salah. Saya hanya melihat angka dan terlepas pandang intipatinya. Perkasa Anda memang kecil dan tua. Tetapi ia mempunyai sesuatu yang tidak boleh diukur oleh angka. Adakah itu jiwa? Azman tersenyum lembut. Ya, dan jiwa itu boleh diwarisi merentasi sempadan. Kami bukan sekadar menyerahkan senjata. Kami membina satu perkongsian untuk bersama-sama mencipta keamanan pada masa hadapan. Elena menunduk hormat. Terima kasih. Saya telah belajar banyak perkara. Pada malam itu, di majelis makan malam, Rich membuat panggilan video kepada Encik Ismail. Di seberang skrin, seorang lelaki tua yang ceria tersenyum. Cigu, jerit Rick dalam bahasa Melayu yang baru dipelajarinya. Ajaran Cigu sudah sampai ke lautan Filipina. Encik Ismail mengangguk sambil tersenyum. Sudah aku katakan, lautan itu jujur. Lautan telah membalas usaha ikhlas kamu semua. Teruslah pegang pada semangat itu. Dan gunakanlah teknologi ini demi keamanan. Kata-kata itu bukan sahaja menyentuh hati Rich, tetapi juga juru teknik Filipina lain di sekelilingnya. Mereka bukan sahaja menerima teknologi, tetapi sesuatu yang lebih berharga, maruah dan jiwa dari Malaysia. Kolonel Reyes mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Kepada rakan-rakan dari Malaysia, terima kasih setulusnya. Kami bukan sahaja mendapat teknologi, tetapi juga sahabat sejati. Budi ini tidak akan kami lupakan. Azman juga mengangkat gelasnya. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan lautan ini.
Hati para juru teknik dari kedua-dua negara bersatu padu pada detik itu. Di satu sudut dewan, Elena minum seorang diri. Beliau berpikir, apabila pulang ke Moskow nanti, beliau perlu menulis semula laporannya. Kapal frigat Malaysia, BRP Tagumpai, tahap ancaman tertinggi. Dan beliau akan menambah satu nota kaki pada laporan itu. Ancaman sebenar bukanlah pada sesaran kapal atau tahun ia ditauliahkan. Ia terletak pada falsafah di sebaliknya, dan ikatan dengan negara-negara yang berkongsi aspirasi yang sama. Ikatan yang terjalin oleh sebuah frigat kecil kini lebih kuat daripada mana-mana kapal perang gergasi dan mula menerangi masa depan Laut Sulu dengan cahaya harapan. Apa yang diajarkan oleh kisah ini ialah kekuatan sejati tidak boleh diukur dengan angka-angka mudah seperti saiz atau usia. Ia wujud dalam ketepatan yang digilap melalui operasi bertahun-tahun dan dalam kepercayaan yang dikongsi bersama untuk masa depan. Seperti mana sebuah kapal frigat berusia 37 tahun mampu mengatasi kapal tercanggih, teknologi yang ikhlas, dan hubungan kerjasama yang erat mungkin merupakan kuasa terkuat untuk membina keamanan pada masa hadapan. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen.